ujian ni sama kan, balak tu ujian lah, ujian tu bala, cumanya macam mana nak menerima, nak menerima dengan redha tu Ustaz, dengan sabar. Kadang-kadang dia kata lah engkau cakap boleh lah, engkau tak kena kan? Dia bukan bala dengan ujian, bala dengan balasan. Bala tu sebab Allah nak uji, tapi balasan kau balasan. Jadi macam mana nak terima? Kadang-kadang je lah orang kata kau boleh, kau tak kena, kat kata Ustaz batang hidung kau ni aku dah kena. Macam mana nak menerima? Mungkin Ustaz ada kisah ke? Pernah ke orang cakap macam tu? Pernah. Pedih juga tu. Makan dalam tu. Dia kata senang lah, sembang senang lah kan, macam tu. Betul lah, memang sembang senang pun jawab kan, senang dia bercakap. Tapi betul, bila kita ditimpa ujian macam mana cara untuk kita hadapi dengan tenang, dengan redha, dengan tu kan, senyum boleh mungkin. Tapi ada juga yang tanya, betul Ustaz tak boleh nangis ke kalau kena ujian? Kata boleh, tak ada masalah. Nabi SAW pun menangis kan bila kematian anak baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW sendiri menangis. Maknanya bukan tak boleh menangis, bukan tak boleh sedih, bukan tak boleh ada perasaan marah, geram dan sebagainya kan. Itu fitrah manusia, dan Islam memang agama fitrah. Maknanya bukan, maknanya kalau kereta kita kena langgar, tiba-tiba kita sengih, alhamdulillah, terima kasih langgar kereta saya. Macam ada terasa hebat tu masa tu. Macam ada terasa. Itu bukan hebat tu sebenarnya, itu bang. Tak boleh, bukan macam tu, itu bukan hebat. Sebab Islam tidak sampai mengenepikan fitrah manusia. Fitrah manusia memang ada marah, ada sedih, ada tension, ada apa semua, memang ada. Islam tak menafikan fitrah, tapi yang Islam perlihatkan ataupun mengajar kita adalah bagaimana kita bertindak dengan emosi kita tadi tu. Adakah kita bertindak dengan emosi ataupun tidak? Dan macam mana cara yang mudah untuk kita kontrol? Antaranya adalah berselawat dengan Nabi SAW. Macam tadi doa tadi kan, lagu kita tadi tu lagu selawat ataupun qasidah tentang mengingati Nabi SAW. Lagi banyak kita ingat Nabi SAW, sebenarnya lagi mudah untuk kita berhadapan dengan ujian. Sebab kalau kita fikir-fikir Nabi SAW, ujian baginda lagi teruk lagi daripada kita. Melainkan ada orang Kuala Selangor rasa dia punya ujian lagi teruk daripada Nabi lah. Tu cerita lain lah. Tapi insya-Allah tak ada. Tak ada di kalangan kita yang rasa ujian dia lebih teruk daripada Nabi SAW. Jadi bila kita ditimpa apa juga ujian, teringat Nabi SAW, hati kita akan senang ataupun tenang sikit. Sebab berselawat pada Nabi SAW ni dia ada power dia sendiri, kuasa selawat pada Nabi SAW. Jadi ingatlah, kalau kita kena kalau kita dicederakan, Nabi SAW biasa dicederakan. Kalau kita dikutuk, Nabi biasa dikutuk. Kalau difitnah, Nabi SAW biasa difitnah. Lebih teruk lagi Ustaz Lebih teruk lagi kan. Dan kadang dihalau keluar daripada Mekah, dibaling batu dan sampai cedera, waktu perang dan sebagainya. Ada komplot nak bunuh Nabi SAW, Nabi diracun dan sebagainya. Maknanya jauh lebih teruk lagi daripada kita. So ingat Nabi SAW, mudah-mudahan kita akan tenang menghadapi ujian. Selain daripada tu, macam mana kita nak tenang menghadapi ujian? Selain daripada itu adalah kita banyak-banyak puji Allah SWT, syukur pada Allah SWT. Sebut Alhamdulillah ni, dia akan memudahkan kita rasa syukur pada nikmat Allah SWT. Sebab Syekh Abdul Qadir Jalani sebut, bila kapal dagangan dia dikatakan hilang. Waktu zaman tu pun ada kapal hilang juga tapi kapal biasalah. Jadi radar gagal mengesan kapal dia. Kapal siapa? Kapal Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi bila hilang kapal dagang dia kat darat lah. Dia kat darat. Jadi kapal dagang ni biasa orang mesti sayang sebab barang-barang perniagaan dia dekat situ. Bila hilang, orang begitu dia, tuan, kapal dagang tuan hilang. Apa dia jawab? Dia jawab Alhamdulillah. Tak apalah, orang tu pun pelik. Apa hal pula Alhamdulillah? Kot memang ada benda dia tak suka dalam tu ke apa kan? Lepas beberapa hari, tengok-tengok kapal itu ditemui semula. Bila ditemui semula, orang yang sama jumpa pula dengan Syekh. Syekh, kapal Syekh dah ditemui, sekarang dah on the way balik. Dia pun jawab Alhamdulillah. Kawan ni pening kepada tengok, apa hal ni? Hari tu hilang cakap Alhamdulillah, jumpa pun Alhamdulillah juga. Mana satu yang betul? Tanya pada Syekh, Syekh kenapa kamu cakap Alhamdulillah hari tu, yang ni pun cakap Alhamdulillah? Dia kata sebab apa? Sebab dia kata waktu hilang tu aku tahu itulah yang terbaik untuk aku, maka aku puji Allah SWT. Lepas tu jumpa pun aku tahu yang jumpa tu pun baik untuk aku, insya-Allah, maka aku puji Allah SWT. Jadi semuanya bila kita ingat Allah Ta'ala bagi kita yang terbaik, maka mudah-mudahan senang, tenang sedikit hati kita. Apa pun jadi sebenarnya, kita sakit ingat ni ada terbaik untuk aku. Kan contoh macam kereta kita tiba-tiba rosak tengah jalan. Rosak tengah jalan, apa hal pula ni, gini-gini, tayar pecah ke apa, ganti kan. Ada kebaikan sebenarnya. Mana tahu? Tengok-tengok kat depan sana ada roadblock, kita pula lupa bawa lesen contohnya kan. Rupa-rupanya pasal kereta tu rosak sekejap 5 minit, lalu kat depan tu tengok sudah polis.
Rupanya tengok polis tengah angkat dia punya kon masuk dalam jeep dia. Maknanya baru nak simpan. Maknanya kalau lah kata kita punya kereta tak rosak tadi, mungkin dah kena saman dah tadi kan, sebab lesen tak ada kan. Tapi rupa-rupanya ada hikmah di sebalik rosak kereta tadi. Maknanya adalah apa-apa saja dalam hidup kita, berpuluh-puluh tahun kita hidup atas muka bumi ni, mesti ada benda yang kita kalau fikirkan balik semua ujian-ujian Allah Ta'ala ni, ada sebenarnya kebaikan untuk kita. Jadi waktu tu insya-Allah kita akan tenang. Dan ada banyak lagi sebenarnya tips-tips untuk tenang ni. Antaranya lagi adalah, ada yang kata ustaz senang cakap ustaz nak sebut alhamdulillah alhamdulillah, tapi waktu tengah geram tu mana nak sebut alhamdulillah ustaz? Yang keluar lain. Lain keluar kat mulut dia kata. Sebab apa? Lancar yang keluar kan. Sebab itulah kita diajar untuk sebut alhamdulillah ni banyak kali. Sebab itulah kita diajar lepas sembahyang baca alhamdulillah 33 kali. Kan? Kita diajar untuk selalu sebut syukur pada Allah. Mudah-mudahan masuk dalam jiwa kita, betul-betul memuji Allah SWT. Tapi kita sebut alhamdulillah waktu lepas sembahyang, alhamdulillah 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 alhamdulillah, namanya alhamdulillah 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 alhamdulillah. Lepas ni makan kuih tiaw pun sedap juga ni, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Itu okey lagi Ustaz. Takut yang alhamdulillah alhamdulillah. Itu langsung tak keluar. Langsung betul. Maju punya speed. Tasbih tu sini terus hujung dia. Tak dekat depan kat belakang, depan belakang. Skip terus. Dia memang begitu. Jadi maknanya memang tak masuk dalam jiwa kita. Jadi sebab kita diajar alhamdulillah 33 kali lepas sembahyang tu, dia nak masukkan dalam jiwa kita rasa puji Allah Taala, syukur pada Allah SWT sungguh-sungguh. Jadi kita akan selalu ingat bahawasanya apa juga yang menimpa kita, memang itu adalah indahnya takdir daripada Allah SWT. Lepas tu sebablah juga kita diajar untuk sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Sudah pastilah apa yang berlaku ni kita kena letakkan balik pada iman kita sebenarnya. Beriman pada rukun iman yang ke-6 tu. Ya, betul. Qada dan juga qadar. Sebab tu saya kata gini, kalau kita tengok dengan mata fizikal apa yang berlaku, kita hanya melihat apa yang berlaku. Contohnya aksiden, mata fizikal tengok apa aksiden berlaku. Kalau kita lihat dengan mata akal, kita melihat sebab ia berlaku. Oh, ni sebab tayar pecah, aksiden. Yang ni sebab kita di-brake dulu, emergency brake, langgar belakang. Tapi bila kita melihat dengan mata hati, kita akan lihat hikmah di sebalik apa yang berlaku. Dan hikmah ni kadang-kadang tuan-tuan puan sekalian, bukan kita dapat sekarang. Bila berlaku kita dapat rasa sekarang, tidak. Hikmah ni kita akan nikmati suatu hari nanti, suatu masa nanti. Yakinlah. Kita tak tahu. Yakinlah. Ya, kita yakin itu insya-Allah. Okey, baik, kita nak berehat dengan lagu seterusnya. Bazri, lagu apa? Ya, kita mungkin suasana dah makin tegang ni. Betul-betul rasa musibah ni, kita relax sikit. Buat lagu ceria sikit. Lagu ceria lagu inilah orang cari rezeki. Balik keluar pagi, balik petang, kadang-kadang tak balik. Kadang-kadang tak balik. Kadang tak balik. Ada ujian musibah ada ujian kan. musibah nak settle dengan kerja. Allah. Sudah dah, jom. Terimalah nyanyian Serambi. Sebentar lagu ni sama-sama insya-Allah. Sampai malam Namanya cari rezeki bawa pulang untuk orang yang tersayang. Oh, bersabarlah. Cintamu ni kan bersemi bersama ketulusan budi. Cintamu ni kan bersemi bersama ketulusan budi. Oh,
mesra kasih. Cinta murni kan bersemi bersama ketulusan budi. bersamilah. Lama ku cari rahasia kasih, rindu kasih untuk berkasih. Senang-senang duduk di serambi, senang lagu puisi, zikir zaman, nyanyian zaman. Sama-sama Dan kasturi dan harum, mawar tak berkumpul, cinta tak bersambung. Biar emas setinggi gunung, kan ku peluk rimbun ampun, rahmat yang maha agung. sekali lagi. Andai kasturi dan harum, mawar tak berkumpul, cinta tak bersambung. Biar emas setinggi gunung, kan ku peluk Rimbun ampun, rahmat yang maha Allah, biarlah emas tinggi gunung sekalipun, walaupun cinta pada manusia, tetapi rahmat Allah yang menjadi matlamat pertama kita, Itu yang redha maha Allah. agung. Dan yang pasti apa yang berlaku pada kita ni ada rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Guru saya selalu pesan, dia kata apabila mana Allah uji kita ni, Allah sayang kita sebenarnya. Dia pandang kita. Hadis Macam- Nabi tu. Ya? Hadis Nabi. Allahu Akbar. Allah nak kita ni balik pada Allah. Allah sayang kita. Kadang-kadang tuan-tuan puan-puan muslim muslimat, kita tengok orang tu, Allah bagi kat dia tu kemewahan yang sangat hebat. Allahu Akbar. Ya. Allah bagi kepada dia kesihatan yang subhanallah, jarang sakit lah. Tak sakit, jarang pergi hospital. Lepas tu dia bangga. Dia bangga dengan diri, dia kata aku tak pernah sakit. Jadi kadang-kadang bila kita tengok macam tu, nak tanya ustaz lah, ustaz, apa pandangan ustaz, macam mana, adakah itu istidraj, yang mana Allah bagi kat dia ni supaya sebenarnya Allah nak jauhkan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ustaz, tapi sebenarnya tu cerita dulu apa makna istidraj itu. Besar bunyi-bunyi macam istinja. itu lain. Jadi mungkin ustaz boleh terangkan dulu. Memang tajuk istidraj ni satu tajuk yang sangat berat sebenarnya, besar. Dan seingat saya pernah sebutkan benda dalam program TV9 Tanyalah Ustaz, satu tajuk kita bincang 3 hari tentang istidraj saja. Allah. Boleh, ada masa? Tak apa, Ustaz buat lah masa boleh tunggu Boleh tak orang Tiga sanggup? hari nak cerita istidraj ni penuh. InsyaAllah. Okey, jadi dipendekkan cerita lah. Istidraj ni lebih kurang beginilah. Maknanya Allah SWT bagi satu nikmat ke atas seorang hamba untuk menjauhkan dia daripada Allah SWT secara berperingkat-peringkat. Itu namanya istidraj. Maknanya makin lama makin jauh, makin lama makin jauh daripada Allah. Dia rasa aku ni tak ada apa-apa pun, aku hebat kot, tak kena musibah apa-apa. Orang lain kena tu, orang lain kena ni, banyak dosa tu dia orang tu. Dia kata tengok gitu. orang, ya Allah. Dia tengok orang. Tu banyak dosa dah tu kena tu bagus tu. Kan Allah Taala hapuskan dosa dia. Kan? Yang kita ni aku bagus sebab aku tak kena. Kalau rasa macam tu risau sangat. Patutlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar selalu berdoa. Berdoa apa dia? Berdoa minta lindung daripada kena istidraj ni. Allahumma inni a'udzubika an akuna mustadrajan. Sayyidina Umar kata, ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada aku terkena istidraj. Aku di kalangan orang yang kena istidraj. Orang yang maknanya dapat nikmat tapi rupanya makin jauh daripada Allah SWT. Dan bukan nikmat ni bukan saja harta, kesihatan dan sebagainya. Sampai ulama sebut, sampai ke tahap kita ni rajin sembahyang pun, rajin solat itu sendiri pun takut-takut itu ada istidraj. Woi, bahaya tu. Macam mana nak tahu mana satu istidraj apa tidak? Maka kita tengok, kita makin banyak solat makin riak, makin takabur. Itu salah satu daripada tanda istidraj sebenarnya. Sebab apa? Walaupun ibadat kita dapat tu nikmat dapat sembahyang sebenarnya. Tapi rupa-rupanya nikmat itu makin jauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jugalah harta ke kesihatan ke apa-apalah.
kesenangan dan sebagainya. Okey. Jadi bila Sayyidina Umar sebut begitu, sebab apa dia kata aku berlindung daripada kena istidraj? Sebab istidraj ni satu benda yang Allah Taala sebut wa sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami telah istidrajkan mereka daripada arah yang mereka tak tahu. Maknanya tak sedar-sedar tiba-tiba kena istidraj. Yang ni paling risau sekali. Sakit ni dia senang, kadang-kadang dia boleh diagnose kan, sakit mata, kita tahu kita sakit mata, pergi jumpa doktor mata. Kita ada sakit perut dan sebagainya, kalau kita tak tahu pun kita pergi jumpa doktor, doktor cuba untuk diagnose kita punya kesakitan tu. Memang kita tahu kita sakit, tapi berbeza dengan istidraj, Allah Ta'ala boleh kenakan istidraj daripada arah yang kita tidak tahu. Jadi oleh kerana itulah, sampai gitulah Sayyidina Umar boleh berdoa tiap-tiap hari, ya Allah lindungilah aku daripada kena istidraj. Jangan kerana kita rasa kita tak kena musibah, maka seolah-olah maknanya kita tidak ada dosa untuk dihapuskan. Pasal apa? Pasal kita kena ingat bahawasanya kita ni banyak dosa. Okey. Dan bila kita kena musibah, ni tadi sambung yang sebelum soalan kan? Ya. Bila cerita tentang kena musibah, macam mana nak hadapi, kita dah sebut tadi, sebut alhamdulillah, ingat Nabi SAW, banyak-banyak selawat, banyak-banyak dan sebagainya. Dia ada satu lagi aspek yang kita perlu ingat, bahawasanya Allah SWT suruh kita berzikir banyak-banyak kan. Allah Ta'ala sebut kalau berzikir tu, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, hati akan jadi tenang. Jadi macam hati tenang, hati yang tenang ini yang kita nak cari. Bila kena musibah pun hati masih tenang. Saya rasa kagum dengan ada seorang bangsa, bukan bangsa keluarga, bangsa MH370. Yeah. Bila wartawan tanya pada dia kan, tanya apa pandangan makcik, apa perasaan makcik, dia boleh kata saya bersyukur pada Allah kerana Allah Ta'ala pilih saya untuk dapat ujian ini. Allah hebat. Saya dengar macam tu, ya Allah, makcik seorang ni kan, dia kehilangan anak, tapi dia boleh sebut syukur pada Allah kerana Allah Ta'ala pilih ramai-ramai rakyat Malaysia ni, Allah Ta'ala pilih makcik untuk dapat ujian ini. Sampai gitu sekali dia boleh. Rasul kata, ya Allah, tenangnya hati dia, tenangnya jiwa dia. Dan dapat tenang jiwa ni dengan mengingati Allah Ta'ala banyak-banyak. Sebab bila kita ingat Allah banyak-banyak, jiwa kita jadi besar. Hati yang besar, bila dia melihat masalah itu tidak terlalu besar bagi dia. Tapi hati yang kecil, dia nampak masalah semuanya besar. Dia seolah-olah, kita biasa ibaratkan seorang budak kecil, dia tengok Fazli lah. Dia tengok Fazli, kata tingginya abang ni. Kata tinggi. Kalau nak contoh yang terbaik, sebelah sana besar lagi. Tinggi bukan besar. Okey. Konon-konon lah dia nampak tinggi tak? Tapi cubalah Fazli duduk sebelah Michael Jordan contohnya. Dia sebelah Michael Jordan, dia tengok macam tu. Dia tengok kepala tu macam bola basketball dia boleh gitu. Dia nampak kecil, nampak tinggi, rendah saja. Bukan sebab Fazli bila berdiri sebelah budak tu tiba-tiba dia meninggi, duduk sebelah Michael Jordan tiba-tiba dia mengecut. Sama aja. Tapi sebab mata yang melihat. Maka sama jugalah dengan hati kita ni, jiwa kita melihat masalah yang menimpa, ujian yang Allah Ta'ala timpakan pada kita. Kalau jiwa kita kecil, memang kita nampak itulah sebesar-besar ujian yang macam batu besar terhempak atas kepala kita. Tapi bila kita ingat Allah Ta'ala lebih besar, Allah Ta'ala maha besar, maka mudah-mudahan masalah yang kita nampak, ujian yang Allah Ta'ala timpa, kita boleh hadapi dengan tenang. Ibaratnya satu cerita ni, kisah ni betul-betul berlaku. Saya tak ingat sebenarnya cerita ke tidak ke Kuala Selangor ni, tapi tak apalah, kalau dah cerita pun dikira siaran ulangan lah, macam TV juga kan. Siaran ulangan tak apa. Jadi cerita ni cerita betul berlaku beberapa tahun lepas, dah lama jugalah. Suami isteri pergi mana? Pergi shopping komplek. Tengok-tengok ada jualan murah pinggan mangkuk. Yang isteri pun terpeliak mata. Murah kan. Tu kau cakap bang, beli bang, murah. Yang suami kata tak payah, pinggan banyak kat rumah. Isteri kata bang, pinggan lama dah bang, tak pernah tukar, malu kat jiran sebelah kan. Yang suami kata tak apa, banyak kat rumah tu apa bazir kan. Isteri kata bang, murah ni bang, bukan senang dapat murah, jadi pinggan mangkuk jadi kan. Suaminya kata, suami buat apa? Buat bodoh. Kan suami-suami kan dia ada skill tu kan. Tuan-tuan ada skill tu tak tuan-tuan? Skill apa? Skill buat bodoh. Kemahiran tinggi sana. Itu kemahiran. Dia buat bodoh. Jalan. Yang isteri jadi macam mana? Isteri pun masam mukanya kan, muncung mulutnya. Pasal apa? Pasal tak dapat pinggan mangkuk. Sampai ke rumah, letak barang yang siapa namanya ni, suami pun pergi ke masjid, tinggalkan isteri kat rumah. Bila dia balik daripada sembahyang, buka pintu, tengok isterinya sudah terbaring dekat ruang tamu. Terbaring kat ruang tamu, mulut dah berbuih. Sebab apa?
minum racun. Mati isteri dia. Dijadikan ceritanya, katakanlah mungkin dia ada masalah sebelum tu lagi, wallahu alam, tapi ni version suami dia lah kan, nak tanya pada isteri tu mati dah. Kita pun tak tahu. Tapi kalau ikutkan cerita suaminya, yang dia bergaduhnya hanya semata-mata kerana tak dapat pinggan mangkuk. Mungkin ada yang kata, tak logik Ustaz, takkanlah tak dapat pinggan mangkuk pun bunuh diri. Mati lagi lah tak dapat mangkuk. Kita cakap itu tak? Kita akan kata gitu sebab apa? Sebab kita tengah ada rasional lah sekarang ni. Dalam keadaan rasional kita boleh fikir macam tu. Kita kata mati lagi tu kau. Baik kau tak mati, kau dapat juga pinggan tak bila nanti lain kali. Tapi pasal dia dalam keadaan emosi dia tengah tinggi waktu tu, tak dapat pinggan. Apa maksud dia? Dia kata aku tak dapat pinggan bererti suami aku dah tak sayang aku. Kalau suamiku tidak lagi menyayangiku, tidak ada lagi artinya hidupku di atas muka bumi ini. Lebih baik aku pergi saja. Macam drama Melayu macam tu lah. Mungkin dalam fikiran Ustaz, suami aku tak sayang aku sekarang. Semua mungkin dia ada orang lain di luar sana. Mungkin tu mungkin gitu. Bermain dia kata lebih baik aku mati. Sebab apa? Sebab bagi dia, suami tak sayang tu bermakna itulah musibah paling besar dalam dunia ni. Dia nampak ujian tu ujian paling besar. Dia lupa Allah Maha Besar, Allah menyayangi dia. Allahu Akbar. Sama juga macam kalau suami kahwin lain, tuan-tuan. Ada. Sama juga macam tu. Dia rasa itulah ujian paling besar dalam hidup dia. Lupa kata Allah Ta'ala sayangkan kita lebih besar lagi daripada sayangnya suami atau sayangnya isteri kepada pasangannya. Jadi kalau kita ingat sayang Allah waktu tu, maka kita akan lebih tenang. Patutlah Allah Ta'ala sebut ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan ingat Allah, hati akan tenang. Lupa Allah, hati akan berkecamuk. Allahu Akbar. Saya ingat satu hadis Rasulullah SAW. Hadis berkenaan dengan ajaibnya orang mukmin. Hadis kan, ajaibnya orang mukmin bila ditimpa ujian, dia bersyukur, dia ucap alhamdulillah dan dia bersyukur. Dia ditimpa ujian kesenangan, maka dia bersyukur pada Allah SWT. Dan bila ditimpa kesusahan, dia sabar kan. Sabar dan juga bersyukur. Dia redha dan dia bersabar dengan ujian tersebut. Maka kedua-duanya kebaikan untuk dia. Maknanya ujian yang baik ke ujian yang buruk kita nampak buruk tu kan, pun dua-duanya adalah kebaikan untuk orang yang beriman. InsyaAllah. Baik, Ustaz dan hadirin-hadirat sekalian, sebenarnya dalam kita bersyukur ini, salah satu tanda syukur ini adalah dengan banyaknya memberi. Jadi pada malam ini sebenarnya kita nak umumkan, pada malam ini akan dilancarkan juga tabung untuk masjid. Sememangnya tabung ni dah ada. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menambahkan rasa syukur dengan memberikan sumbangan kepada pihak masjid, insya-Allah. Saya dengar perkataan mengumumkan tu, saya ingat mengumumkan pemenang-pemenang. Tapi memang betul pun. Tuan-tuan mengumumkan pemenang-pemenang kerana tuan-tuan berjaya dipilih oleh Allah Taala untuk memberi sumbangan kepada masjid. Allah. Ayat Ustaz menang kata. Itu betul. Cantik Ustaz. Ustaz memang pandai mengayat. Orang yang iman tinggi je faham tu. Jadi tuan-tuan sekalian yang boleh berikan sumbangan terima kepada pihak masjid, insya-Allah membantu lagi untuk terus aktif dalam mengadakan program-program. Dan yalah, kalau tak dapat bagi RM10, RM5, bagi RM50, RM100 pun tak apa, insya-Allah. Moga menjadi dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Jariah yang berjalan. Selagi mana masjid ni ada, dia punya tabung berjalan ke tidak ni? Tak berjalan. Kalau tabung berjalan semua pakat lagi sebab ramai ada tu. Adik-adik baju hijau kita ada. Nanti dia orang berjalan lah tu. Sebab Ustaz bukan apa, kalau tabung tu berjalan sendiri semua pakat lagi. Tengok tabung berjalan takut je. Dan jangan malu, dan jangan Selangor tak lari je. Kalau dia senyum panjang pula je, senyum je tengok dia kata sedekah ni. Baik, kita nak sementara tabung berjalan. Tabung berjalan, itulah dia cerita pasal musibah. Apa-apa kejadian pun, apa yang berlaku, semua ada jalan. Ada jalan. Insya-Allah. Semua berlaku dalam kemampuan kita. Insya-Allah. Jom kita nak bawa. Insya-Allah. Sama-sama.
Allah, insyaallah ada jalannya. InsyaAllah, subhanallah, itulah sebuah lagu berjudul InsyaAllah, sangat ringkas tapi makna dia sangat mendalam. Sangat mendalam. Satu lafaz yang kita sebagai Muslim nak buat apa pun kena ucap InsyaAllah. Dan InsyaAllah ada jalannya. Dan setiap kita, setiap manusia ni Allah sebut dalam Al-Quran, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim. Allah kata apa? Adakah kamu sangka kamu akan dibiarkan kata kita ni beriman, aku beriman, amantu billah, aman nabi, kita beriman kepada Allah, mengaku kita beriman. Allah kata wahum la yuftanun, tetapi kamu tidak diuji. Nahi. Sudah pasti Allah Subhanahu Wa Taala kata akan diuji untuk mengangkat darjat kita. Kehidupan kita ni sebenarnya ujian. Kehidupan kita ni, kehidupan ni ada ujian. Apa Allah sebut dalam surah Al-Mulk, Ustaz? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kita ni hidup dan mati untuk menguji siapakah di antara kamu ni yang mana lebih baik amalannya. Kalau tak ada ujian musibah ni, mana mungkin kita ialah di sisi kita, tapi di sisi Allah Maha mengetahui. Tetapi di sisi Allah SWT letakkan ujian